Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi memberi kesempatan pada kita, memberikan peluang pada kita untuk menghirup udaranya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat agama ini, insya-Allah kita akan masuk pada selepas mukaddimah dalam pertemuan yang lepas. Perbahasan yang akan kita kongsikan iaitu Mabhathut Taqwa, perbahasan tentang taqwa. Ini satu topik yang sekadar peringatanlah untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian, kerana topik tentang taqwa ni baru saja diingatkan oleh Tok Khatib kita tadi. Cumanya untuk kita mengetahui tentang taqwa itu sendiri secara lebih mendalam, insya-Allah kita akan kongsikan daripada kitab kita ni insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. At-taqwa sababun lis-sa'adati wal falahi. Taqwa itu adalah satu sebab daripada seseorang itu mendapat kebahagiaan dan juga kejayaan. Qala Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha. Wa qala Ta'ala wa man asdaqu minallahi qila. Allah Ta'ala menyatakan, dan siapakah orang yang paling benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut ungkapan. Itu daripada surah An-Nisa ayat 87. Kemudian daripada surah yang berikutnya iaitu surah Ali Imran, suratun Nisa ayat yang ke-122, bunyinya lebih kurang sama tapi ditukar hujungnya, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang paling benar berbanding Allah dari sudut ungkapanlah, qila sama juga dengan haditha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan daripada surah Ali Imran ayat 102 sampai 105. Ini ayat yang dikongsikan setiap kali pada hari Jumaat oleh Tok Khatib pada muqaddimah khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menjadi seorang muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pesanan takwa ni satu pesanan yang sangat penting, kerana dalam Al-Quran, saya pun tak kira secara detail, tetapi kalau kita tengok ada sekitar 300 lebih lah, saya jamin 340 ke atas perkataan takwa saja, dengan istilah ataupun dengan sebutan takwa. Ittaqu, muttaqin, apa lagi?
atqa, itu semua daripada akar perkataan yang sama tentang takwa. Nak bagi tahu kata betapa pentingnya takwa untuk kita sebagai seorang muslim. Maka dengan sebab itu, kalau kita tengok daripada mazhab Syafi'i, pesanan takwa menjadi salah satu daripada rukun khutbah. Andai kata tak disebut tentang ataupun tidak dipesan para jemaah itu oleh Tok Khatib dengan pesanan takwa, maka semayang zuhur lah kita gitu. Kerana pentingnya pesanan takwa, maka ianya menjadi salah satu daripada rukun khutbah. Sahnya khutbah berdasarkan kepada salah satu daripada yang kita sebutkan tadi, iaitu pesanan takwa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana pentingnya takwa itu, maka bilangan takwa itu disebut oleh Allah seperti mana yang kita nyatakan tadi, 300 lebih lah, 300 lebih. Baik, kata pengarang kitab kita ni, Al-Habib Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ketika mana Allah Ta'ala berpesan pada kita dengan pesanan itu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Amara minhu azza wa jalla li'ibadihi al-mu'minin bitaqwahu wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'ul khairatil ajilati wal ajilah. Bila mana Allah Ta'ala menyuruh hambanya yang beriman supaya bertakwa kepadanya, itu dia kata seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu bahawa dia telah menghimpunkan dalam takwa itu semua kebaikan, sama ada yang segera ataupun yang akan datang. Maknanya bila pesan tentang takwa itu membawa maksud bahawa seolah-olah semua kebaikan itu terkandung dalam takwa itu sendiri. Tak payah ceritalah tentang macam-macam 1, 2, 3, 4, banyak. Sebut takwa je. Semua kebaikan terhimpun dalam perkataan takwa. Dan kebaikan itu sama ada yang ajilah ataupun ajilah, yang sekarang ataupun yang akan datang. Thumma amara ibadahul mu'minina biha liyafuzu wa yazfaru bima ja'alahu fiha minal khairi wassalah. Dan Allah Ta'ala menyuruh hambanya supaya mereka berpegang dengan ketakwaan itu agar mereka berjaya. Maknanya kalau kita pegang dengan takwa itu kunci kejayaan untuk kita. Was-sa'adati wal falah, kebahagiaan dan juga al-falah, sama juga kejayaan. Rahmatan bi'ibadihil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Itu sebagai rahmat kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman. Dan memang benarlah kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah dia, iaitu Allah, terhadap hamba-hambanya yang beriman, dia sangat sayang. Jadi antara tanda sayangnya Allah pada kita, dia banyak kali pesan takwa, takwa, takwa. Tuan, bukan takwa restoran tu. Takwa teringat pula dia punya chai tu sedap tuan. Itu ini pun ada ustaz, ada setengah ustaz dia buat gurau. Kan takwa jumpa kat takwa. Takwa tu dia kata at-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan at-taqwa hahuna wa asyara ila sadri. Dalam satu hadis Nabi mengisyaratkan takwa itu di sini, kan? Dan Nabi tunjukkan hahuna tu maksudnya di sini. Ada seorang ustaz tu dia pergi restoran takwa, at-taqwa hahuna, dia kata takwa itu di sini. Macam-macam tuan-tuan. Tu payah pun nama restoran takwa tu. Tukarlah restoran makan sedap kan. Dia ikat restoran tu dengan nama-nama yang baik kan. Al-Hidayah Maju, lagi Hidayah, Surau Hidayah kan. Ala kulli hal, fama min khairin ajil, minta maaf, wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa itu adalah pesanan Allah, Tuhan sekalian alam, kepada orang yang terdahulu dan juga yang terkemudian.
Seperti mana kata Allah dalam surah An-Nisa, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kata Allah, kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu, dan juga kamu sendiri, kita lah, sama ada umat sebelum kita ataupun kita sendiri yang ada sekarang ni, anittaqullah, bahawa bertakwalah kepada Allah. Maknanya umat dulu pun pesanan dia takwa. Ibarat macam masa kita bulan Ramadan, ustaz-ustaz kita kata ayat Quran, Tuhan kata apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Itu puasa. Takwa pun dipesan untuk umat dulu dan juga umat sekarang ni. Sama je pesanan dia, kan? Sebab tu semua nabi, salawatullahi alaihim ajma'in, semua nabi ataupun rasul yang diutuskan oleh Allah, misi dia satu je, kan? Ani'budullah wajtanibut taghut. Kamu sembah Allah, kamu tinggalkan taghut. Sama je, dia tak ada bawa mesej lain. Yang beza sikit mungkin pada sudut syariat, pensyariatan. Ini cara ibadat mereka, ini cara ibadat kita, ini begini, itu je. Tapi dia punya Tuhan tu tetap yang sama. Tetap Tuhan yang sama, tetap mesej yang sama nak disampaikan supaya menyembah Allah. Dan pesanan takwa pun dipesan kepada semua umat. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wattaqwa sabilu muwassilin ilaihi, ataupun illa wattaqwa sabilun muwassilun ilaihi. Dia kata tidak ada kebaikan yang segera ataupun yang akan datang, yang zahir maupun yang batin, kecuali takwa itu adalah jalan untuk kita sampai kepadanya, kepada kebaikan itu. Takwa itu adalah jalan. Kunci dia adalah takwa. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wattaqwa harizun wa husnun hasinun lissalamati minhu wan najah min darari. Dia kata begitu juga dengan kejahatan. Tidak ada benda yang boleh menutup kita ini, menghalang kita daripada melakukan kejahatan, melainkan takwa. Nak buat tu benda, takkan kot, kan? Takwa. Ini pesanan ni untuk saya dan juga kita semua, bahawa dengan adanya takwa itu, dia akan menutup ruang untuk kita melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun pelanggaran terhadap apa yang Allah Taala larang kita daripada kita lakukan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa kam 'allaqa Allahu al-'azim fi kitabihi al-'aziz 'ala at-taqwa min khairatin 'azimatin wa sa'adatin jasimatin, famin dhalika al-ma'iyyatu al-ilahiyyah wal hifziyatil latifah. Dia kata apa? Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala telah dia kata alaq ni maksudnya menggantungkan ataupun mengaitkan. Dalam Al-Quran yang kita duk baca selalu tu, bila sebut takwa, ada kelebihan selepas tu disebutkan oleh Allah, dikaitkan. Sebut je takwa, ada je dikaitkan dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Contohnya dia kata, Allah Ta'ala ketika mana menyatakan tentang takwa, satu ketika Allah Ta'ala kata, siapa bertakwa, apa kelebihan yang dia dapat? Dia akan bersama dengan Allah, ataupun Allah Ta'ala akan bersama dengan dia. Itu kelebihan. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Kata Allah Ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita kata kita nak Allah Ta'ala tu sentiasa bersama dengan kita, maka kena bertakwa. Kita nak orang suka pada kita, manusia, dia nak orang suka pada dia, dia kata dia kena sentiasa cantik. Kalau perempuan lah,
Kalau lelaki dia kata dia nak kena ada satu penampilan yang orang lain suka terhadap penampilan tu. Kalau tidak, dia tak boleh maintain manusia suka kat dia. Kan? Dia nak bagi orang tertarik dengan dia, apa benda? 1, 2, 3, 4. Ada orang sampai masuk kursus. Kan, kursus penampilan ke apa lah. Kan? Nak bagi kalau dia pergi temu duga tu, sekali tengok tak payah tanya soalan, terus penemu duga dah berminat nak ambil dia sebagai pekerja. Oh, dahsyat manusia. Ada kursus cara nak susun resume, nak bagi orang selak-selak tu nampak satu persatu kelebihan dia tu. Kan? Itu manusia sanggup buat macam tu kerana nak bagi orang suka. Kita nak bagi Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Kata Allah, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwa pada Allah. Sentiasa Allah Ta'ala tu akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Baik. Lagi, bagi orang yang bertakwa dikaitkan pula dengan satu kelebihan dia, Allah Ta'ala akan buka ruang ilmu untuk dia. Dalam bahasa tasawuf dia kata ilmu ladunni. Ladunni tu diambil daripada perkataan ladun. Ladun ni maknanya di sisi. Maknanya kalau dia bertakwa, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia ilham untuk dia mendapat satu tafsiran terhadap sesuatu perkara yang orang lain tengok situasi tu pada latar di atas ataupun pada orang kata lapisan atas. Tapi bagi orang yang bertakwa, sesuatu perkara yang berlaku depan mata dia, dia tak nampak lapisan atas tu, tapi dia nampak lapisan kedua, ketiga, keempat ataupun ke bawah tu, apa di sebalik tu berlaku. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ni, tuan-tuan boleh tengok daripada suratul Baqarah ayat yang ke-282. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan dia akan mengajarkan kamu. Dia akan ajar kita. Lepas tu kalau orang-orang yang bertakwa, bila berlaku sesuatu perkara dia tak menggelabah. Orang yang bertakwa, kan, tuan-tuan yang bertakwa, bila berlaku satu perkara tak gelabah, relax je. Tak apa, ada benda di sebalik tu yang Allah Ta'ala nak bagi pada aku ni. Kan? Na'udzubillah lah kalau rumah terbakar, kan. Orang yang bertakwa, dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Daripada Allah dia datang dan kepadanya ianya kembali. Ya Allah, engkau kurniakan kepada aku pahala di atas musibah yang menimpa aku dan gantikan untuk aku sesuatu yang lebih baik daripada itu. Orang bertakwa dia akan cakap macam tu, kerana dia tahu bahawa Allah Ta'ala akan mengurniakan sesuatu pada dia. Siapa yang bagi tahu dia tu? Wa yu'allimukumullah. Allah yang bagi tahu. Kan, tapi bukanlah dengan cara turun malaikat ke apa semua, tak mimpi ke tak. Perasaan tu, tuan-tuan. Perasaan. Berlaku satu perkara, dia ada je tafsiran dia ataupun bacaan dia. Ini ada pada orang yang bertakwa. Dia tak jadi kelang kabut, dia relax je. Kan, kerana takwa itu ada pada diri dia. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada seorang sahabat, apa dia kata? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana juga kamu berada. Mana kita berada, takwa tu jadikan sebagai kita punya pegangan kita. Maknanya Allah Ta'ala tu ada je dalam diri kita. Kita dalam keadaan senang, kita dalam keadaan susah, takwa. Nanti kita akan tengok apa maksud takwa. Walaupun kita dah tahulah takwa tu apa maksud dia, kan. Nanti kita akan bahaskan juga berdasarkan pandangan para ulama terhadap mafhum takwa itu sendiri. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu takwa juga, Allah Ta'ala bila sebut tentang takwa, Allah Ta'ala mengkait ataupun mengaitkan dia dengan perkara-perkara yang lain. Kata pengarang ni Habib Al-Haddad, dia kata wa min dhalika al-furqanu 'inda al-ishtibahi wa wuqu'il ishkali wal kafaratu lis-sayyiati wal maghfiratu lidh-dhunub. Dia kata antara perkara lain, kelebihan takwa itu dia akan menjadikan kita ini dapat membezakan sesuatu benda yang kabur. Orang lain kabur, tapi orang yang bertakwa dia tak kabur benda tu.
Orang lain macam tadilah, lebih kurang macam tadi, kan. Orang lain kata ni macam mana ni, kan, A ke bagus, B ke bagus, kan. Ini tengah pening ni, musim-musim pening ni tuan-tuan ni, kan, musim-musim pening lah ni, tuan-tuan faham tak ni? Jadi musim-musim pening ni, orang yang bertakwa dia tak pening. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti dia akan jadikan untuk kamu pembeda. Kita tahu nak beza, kan, sama ada itu baik ataupun buruk. In tattaqu, itu kalau tuan-tuan ibu ayah semua belajar bahasa Arab, kan, ataupun dalam bahasa Melayu pun ada. Dia ada penggantung ayat, ada ayat tergantung, ada ayat pelengkap. Kalau saya lapar, itu ayat tergantung. Apa pelengkap dia tuan-tuan? Pelengkap dia makan lah, tunggu pagi, kan. Kalau saya lapar, saya pergi main bola, itu tak kena ayat pelengkap tu. Ni ayat pelengkap dia apa dia? In tattaqullah, kalau kamu bertakwa kepada Allah, apa ayat pelengkap dia? Yaj'al lakum furqana, pasti dia akan jadikan untuk kamu. Biasa ayat pelengkap ni dalam bahasa Arab, kadang-kadang tu dia akan letak huruf fa. Fa tu maknanya maka. Kalau saya lapar, maka saya makan. Tapi kalau tak ada huruf fa tu, ulama Melayu kita tradisional, syekh-syekh dulu ni, kalau mereka menterjemahkan ayat pelengkap yang tidak ada fa makna maka tu, dia akan tambah makna nescaya ataupun pasti. Sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, pasti ataupun nescaya, itu jawapan dia. Nescaya Allah akan jadikan untuk kamu itu furqana, ilmu untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Mahal ilmu tu tuan-tuan. Ilmu nak tahu benda baik dengan benda buruk ni mahal. Orang nak beli motor, nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli apa juga produk, dia nak tahu apa baiknya, apa buruknya. Ataupun dia nak tahu produk A dengan B, mana satu yang bagus, kan? Syarikat A dengan syarikat B, mana satu yang bagus? Nak kena tanya orang, nak kena survey, tengok YouTube, tengok orang bagi macam-macam, kan. Hari ni macam-macam. Dalam blog orang tulis apa, dalam Facebook orang katakan apa tentang produk tu, bagus ke tidak. Satu, bila dia ada maklumat tu, dia punya keputusan, dia tahu dah aku nak beli yang mana. Sebab dia ada ilmu furqan. Mahal ilmu ni, mahal. Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau tak bertakwa, memang tak tahu, kelang kabut habis, kan, kelang kabut habis. Ni bagus ke tak bagus ni, dia pun tak tahu. Bagus ke tidak dia ni, ya. Tu jadi celaru habis. Dia payah nak buat contoh tuan, lagi semua dia ada kaitan ni, payah. Jadi tuan-tuan faham lah, maksudnya kita pun bagus ke tidak ni, dia, kan. Jadi furqan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Mahal. Maka dengan itu kita dapat mempengaruhi orang lain supaya sama-sama, inilah yang sebenarnya, kan. Sebab aku duk rasa ini betul ni, kan. Jadi tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum. Tuhan sambung lagi, kalau kamu bertakwa kepada Allah, dia akan buat apa kepada kamu? Wa yukaffir ankum sayyiatikum, pasti ataupun nescaya dia akan kafarahkan segala kesalahan kamu, digantikan dengan kebaikan. Maknanya yang dosa-dosa kita tu dikafarahkan. Kafarah ni maknanya terhapus. Wa yukaffir, bukan kafir tu, yukaffir, kaffara yukaffiru. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan nescaya dia akan ampunkan untuk kamu. Allahu Akbar. Dengan taqwa kita dapat furqan, kita dapat kafarah, kita dapat maghfirah. Wallahu dzul fadlil azim. Tuhan tutup ayat ni, dan Allah itu dia memiliki kelebihan yang sangat agung. Al-fadl al-azim.
Baik, kata Syekh Habib Al-Haddad rahimahullahu taala, wa min dzalika, tu berapa dah? Ketiga tu pun pecah banyak dah tuan-tuan. Berikutnya kata dia, wa min dzalikan najatu minan nar, dan di antara kelebihan takwa itu iaitu selamat daripada neraka. Ini confirm lah. Kata Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Ni ayat ni panjang lagi lah, tapi kita berhenti kat situ. Daripada surah Maryam ayat 72. Selamat daripada api neraka. Dia macam ni tuan-tuan. Kita belajar, ustaz-ustaz kita cerita berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dan juga beberapa potong ayat Al-Quran. Kita duduk di padang mahsyar, semua manusia daripada awalun wal akhirun, semua sekali dikumpulkan. Seawal-awal manusia Nabi Adam sehinggalah sepaling akhir manusia yang dilahirkan di muka bumi dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, lepas tu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang. Kemudian ada titiang sirat. Titiang sirat. Neraka kat mana neraka? Neraka bawah titi sirat tu. Neraka di bawah titian sirat. Syurga kat mana? Syurga seberang titian sirat. Jadi siapa yang berjaya melintasi titian sirat, dia tak jatuh ke dalam neraka, maka tempatnya di syurga. Ada orang di kalangan Muslim, wal'iyazubillah, moga-moga kita diselamatkan, dia jatuh titian sirat tu, masuk neraka, tapi sebabkan dia beriman, dia naik balik, jalan lagi, turun, jatuh lagi, naik balik. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ketika mana seseorang itu melintasi titian sirat, maka akan ada syaukah. Syaukah ni apa dia? Akan ada, macam kita ni, orang Kedah kita penyakak sampah kan, penyakak sampah tu, dia akan ada sebesar-besar penyakar itu, dia akan tarik seseorang itu sehingga jatuh. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Mulk, selepas solat isyak kita baca, apa dia? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Adakah orang yang berjalan di atas titian sirat itu dalam keadaan wajahnya di bawah, wajah kat bawah? Macam mana tak dia nak pikiak tuan-tuan? Macam mana berjalan muka kat bawah? Ibarat macam kita tak percaya ada orang yang tangannya tak ada, dia masak dengan kaki. Tangan dia tak ada, dia jahit baju dengan kaki. Macam tu, macam mana dia jahit dengan kaki? Itu kemahiran dia. Di padang mahsyar ada orang yang berjalan di titian sirat, mukanya itu seret bawah, kaki ku atas kan? Mukibban ala wajhi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika mana setiap kita ni akan melintasi titian sirat, siapa dia? Nabi Adam, semua Nabi, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Semua Nabi. Bukan ada Nabi yang selamat. Ya, Nabi jalan, Nabi selamat. Tapi semua kena jalan. Buktinya Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, wa in minkum illa wariduha. Itu kalau kita belajar sikit bahasa Arab, ada in, perkataan in, lepas tu ada perkataan illa. Wa in minkum, wa in minkum illa. Itu ulama tafsir kata, ulama bahasa Arab kata, dia membawa maksud al-hasru. Al-hasru ni maknanya dia membataskan. Cara terjemah dia, kita tambah perkataan hanyalah. Gitu. Cara terjemah ayat Quran yang macam tu ataupun bahasa Arab yang macam tu, kita terjemahkan dengan terjemahan hanyalah. Contoh, tidak ada orang yang saya cinta kecuali engkau. Maknanya hanya engkau yang saya cinta. Itu maksud dia. Tidak ada nasi yang saya suka melainkan nasi goreng mamak. Contohnya kan. Saja nak bagi meleleh sikit. Maknanya apa? Hanya nasi goreng mamak aja boleh masuk aku punya tekak ni. Hak lain tak boleh nak pi dia lah. Boleh kemas dengan ni. Ini memang pentaksub mamak ni tuan-tuan. Jadi kalau ada in macam tu, ayat ni kata apa? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di kalangan kamu melainkan, itu maksud dia, wariduha, semua akan lintas. Maknanya apa? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua akan lalu.
kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang demikian itu maknanya lintasan di atas titian sirat itu, kata Allah, hatman maqdiyah. Hatman tu maknanya wajib, mesti, pasti. Dia kata itu maksud hatman. Maqdiyah, yang telah ditentukan. Dua kali sebut. Pertama hatman, yang kedua maqdiyah. Nak bagi tahu betul-betul semua kena lalu. Tapi kata Allah Taala, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Itu mahal takwa tu. Mahal takwa tu ketika mana semua manusia lintas, kita pun duk gelabah. Halus tuan-tuan. Halus. Kan? Orang buat titi gantung, nak lalu titi gantung, tak payah pergi titi gantung kat taman hutan dekat KL tu, dekat Bukit Nenah tu kan, sebelah dengan menara KL tu kan. Itu pun ada titi gantung. Itu pun dah, kalau jalan kat situ pun dah menggelabah, tak kira menggelabah ayam kan tuan. Orang buat apa sekarang ni, suka orang kalau dekat China tu dia banyak buat apa, alah dalam Facebook banyak tunjuk tu, titi yang cermin tu kan. Cermin apa panggil, saya pun tak tahu istilah dia. Tapi hak tu lah, daripada bukit ni pergi bukit sana, itu menggigil-gigil orang jalan kan. Dalam hati kita, daripada kita duk pergi tu buang masa duk takut-takut diri, baik pergi tempat lain tuan. Betul tak? Baik pergi tempat lain. Tapi dia nak test. Manusia tak tahu, yang tidak beriman lah, kita ni tahu. Bahkan kita yang tahu pun seteruk mana benda tu, wallahu alam. Senipis mana titian sirat tu, wallahu alam. Walaupun ada setengah hadis disebutkan dengan sekian-sekian, tapi itu disebutkan, nak dibayangkan tak boleh terbayangkan tuan-tuan kan. Nak lintas bawah tu dengan, bukan macam tempat-tempat yang indah, pemandangan yang indah, tapi neraka jatuh. Baik, thumma nunajjil ladzina taqaw. Kata Allah Taala, dalam keadaan begitu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain tuan-tuan ayat yang lain, Allah Taala menyatakan, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan dia, yakni Allah, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan kejayaan mereka. Orang bertakwa ni penat tuan-tuan, penat. Orang yang bertakwa tak penat, itu lain. Dia tak bertakwa. Orang yang bertakwa ni memang penat. Sebab dia penat tu bukan maksud penat macam mana, dia sendiri tak penat, tapi kita tengok dia, kita rasa macam penat. Dia kena bangun pagi, tahajud, dia puasa sunat, dia baca Quran tak lupa, dia datang masjid awal, surah awal, nampak macam penat, tapi dia tu happy lah, dia yang buat tu kan. Sebab tu kata Allah, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Itulah hasil kejayaan dia pegang tu, sijil kejayaan tu. La yamassuhumus su', tidak akan menyentuh. Yamas ni sentuh. Ibarat macam kita pergi kat orang, kita pergi tepuh dia. Kata Allah, la yamassuhumus su', kejahatan tidak akan tepuh dia, tak akan sentuh dia. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak akan sedih hati. Yang sebut sedih ni kita minta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tu kita minta daripada hilang daripada rasa sedih. Kata Allah, itu diberikan kepada orang yang bertakwa pada hari akhirat nanti. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Wa min dzalikal makhraju minasyada'idi warizqu min haitsu la yahtasib. Ini tuan-tuan tahulah. Takwa itu akan memberikan ruang rezeki yang sangat luas. Sangat luas. Seperti mana ayat yang kita duk gantung, orang Melayu kata ayat 1000 dinar kan, duk gantung. Dia ingat gantung tu boleh dapat duit tu, bukan. Dia amalkan tu baru dapat. Amalkan takwa tu. Kalau digantung tak ada. Tapi kalau dia kata tak apalah, saya nak ambil berkat, aku ni tak apa nak ni, kata kan, ambil berkat gantung, tak apalah gantung bila kan, daripada digantung benda lain kan. Gantung je lah.
Dia kata kalau nak dapat rezeki murah, dia kata sementara buka pintu kedai tu baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu baca. Yang pentingnya amalkan benda tu. Tapi kalau dia nak baca, baguslah dia baca yang tu daripada duduk sambil buka pintu tu dia menyanyi kan. Itu maknanya tengoklah dari sudut tu. Baik, kata Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ni pun sama juga tuan-tuan. Kita sikit ambil belajar bahasa Arab, dia kata man yattaqillah, sesiapa ataupun barang siapa. Bahasa dia ataupun terjemahan dia, cara ulama dulu terjemah barang siapa, siapa sahaja yang bertakwa kepada Allah. Itu ayat tergantung tu. Itu pun dikira sebagai ayat tergantung. Apa jawab dia ataupun apa pelengkap dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nescaya dia akan berikan kepada orang tersebut makhraja, jalan keluar. Jalan keluar. Duk pusing, putak tak jumpa jalan ni. Masalah. Putak pi mai tang tu. Pinjam duit kawan ni, bisnes tak jadi. Pi jumpa kawan ni tak jadi. Rupanya dia bangun malam menghadap Tuhan, selesai masalah dia. Ada seorang pakcik tu. Ni kot dia tengok live ni tak tahu kan. Dia kata, saya dulu ni bankrupt. Ialah pekerja tipu apa semua kan, pekerja lari, ada engineer lah kali engineer nego sekali nego sendiri dengan apa nama ni, syarikat yang dapat bagi tender tu kan. Habis terduduk dia, tinggal dia dengan kerani je. Daripada ramai staff tu 10, tinggal dia dengan kerani dia je. Habis terduduk, pergi sana pergi sini, tak selesai masalah. Rupanya apa? Menghadap Tuhan, selesai masalah. Masa tu sembahyang duha 8 rakaat tuan-tuan. Maksimum 8 rakaat kan. Tiap-tiap malam kalau biasa bangun pukul 5.30 ataupun orang azan subuh bangun. Ini pukul 5, 4.30 dah bangun dah. Selesai masalah dia tuan-tuan. Selesai masalah dia. Ini dicakap lah kan. Rupanya bila bertemu dengan Allah, selesai masalah. Yaj'al lahu makhraja. Sebelum tu tak jumpa jalan keluar. Pergi sana terkunci, pergi sini tak selesai, pergi sini kelabu habis ni. Kelam gelap gulita. Rupanya bila menghadap Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dari sudut balaghah al-Quran tu. Allah Ta'ala kata waw itu membawa makna dia datang sekali. Dia kalau guna thumma tu maknanya dia datang kemudian. Dia dapat jalan keluar, lega, tapi duit tak ada lagi. Tapi kata Allah, orang yang bertakwa pada dia, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan keluar tu duit melimpah ruah ni. Gitu tuan-tuan, nak kaya. Datang sekali benda tu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang dia tak sangka-sangka. Baru ramai orang tu telefon, kau derja untuk ni. Weh tu dah. Lah kali dia kata tak boleh, tak berani nak terima. Syirah. Punya banyak projek dapat tu. Lepas tu dia buat apa? Lupa balik kepada Tuhannya kan. Tak maulah gitu kan. Kita nak kalau boleh sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan ya. Wa may yattaqillah. Kemudian kata Allah, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra. Okey, sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan orang yang bertakwa itu apa dia? Al-wa'du bil jannati, dijanjikan dengan syurga. Banyak ni, satu-satu ni tuan-tuan. Boleh nanti saya ambil gambar, saya hantar dekat Haji Razak. Tuan-tuan tak sempat tulis, tengok macam tak tulis je. Kan? Dah azan. Tampal dekat peti ais. Bukan untuk tampal, untuk amalkan. Dah nak masuk lah. Last ya. Tilkal jannatu allati nurithuha min ibadina man kana taqiyya. Demikian itu adalah syurga yang kami wariskan daripada hamba-hamba kami man kana taqiyya, iaitu hamba-hamba yang bertakwa. So orang yang bertakwa dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala guna kalimat apa tuan-tuan? Allah Taala menggunakan kalimat nurithu. Nurithu tu diambil daripada perkataan warasah.
waris. Demikian itu, iaitu syurga kami wariskan. Tuan-tuan faham waris ni macam mana? Kita faham waris macam mana? Saya mewarisi harta bapa saya, maknanya bapa saya dah tak ada, dia pun tak endah dah harta tu. Betul tak? Itu masuk warathah, pewarisan. Waris. Saya, maknanya kalau bapa saya, na'udzubillah tuan-tuan, tak meninggal lagi ni, elok lagi. Andai kata semua akan mati kan, saya lah mati. Andai kata saya mati, anak saya akan ambil semua yang saya punya, selai benda pun saya takkan bawa ke dalam. Itu maksud waris. Kata Allah, tilkal jannatul lati nurithu, kami wariskan. Maknanya aku tak endah pun syurga ni, hampa ambil kat hampa. Bukan kita ambil bagi tarik ambil ni tak apa macam ni lah. Dah ikut suka hati hampa, ambil. Itu maksud warathah. Tuhan gunakan kalimat tu supaya kita faham itulah kelebihan orang yang bertakwa. Min ibadina man kana taqiyya, dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Moga-moga ada manfaat insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Kalau diberikan usia yang panjang, kita akan tengok aqwalul ulama fit taqwa, pandangan para ulama tentang maksud takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala